mendedahkan betapa pembunuhan Salbiah dirancang dengan teliti oleh Sadri dalam usahanya melindungi kecurangannya kepada tunangnya bernama Rubiah. Kes ini cukup menggemparkan negara satu ketika dahulu. Ia berlaku pada 15 November 1980. Ini kerana suspek kes ini adalah pegawai polis, Inspektor Sadri Abdul Samad, yang ketika itu baru berusia 24 tahun. Perbicaraan pembunuhan pekerja kilang Salbiah Yop Abdul Rahman berusia 27 tahun yang dilakukan kekasihnya pegawai polis penyiasat Inspektor Percubaan Sadri Abdul Samad berlangsung di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Mustafa Hussein dan 7 juri di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang mulai 8 Jun 1982. Dalam hujah pembukaan, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafi'i Abdullah memberitahu mahkamah pihaknya akan membuktikan Sadri membunuh Salbiah sebelum dia membawa mayat mangsa dan membuangnya di Jalan Lembah Permai Tanjung Bunga. Pendakwa juga yakin dapat membuktikan Sadri membunuh Salbiah dalam bilik tidurnya di mes pegawai polis Jalan Scotland berikutan kesan darah dalam bilik itu dan tertuduh adalah orang terakhir bersama mangsa sebelum pembunuhan berlaku. Pada perbicaraan itu, Sadri yang juga bekas pelajar Universiti Teknologi Malaysia pada 1977 dan 1978 menghadapi tuduhan membunuh Salbiah antara petang 14 November hingga jam 5 pagi 15 November 1980 di mes pegawai polis Jalan Scotland mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang jika disabitkan membawa hukuman mati. Ketika perbicaraan di Mahkamah Tinggi itu, Sadri yang tidak diwakili oleh peguam bela sepanjang perbicaraan awal di Mahkamah Magistrate pada April 1981. Kali ini diwakili peguam bela K. Kumarendran dibantu S. Tambaran dan Teja Singh yang dilantik mahkamah bagi membelanya. Muhammad Syafi'i berhujah Sadri yang bakal berkahwin dengan tunangnya Rubiah Tijan yang ketika itu berada di Melaka menyimpan Salbiah sebagai kekasih dan pasangan itu tinggal bersama di kediaman pegawai polis terbabit. Pendakwaan akan membuktikan tertuduh adalah kaki perempuan yang menggunakan wanita untuk memenuhi kepuasan dirinya sebelum mengabaikan mereka. Sadri terdesak apabila Rubiah mengirimkan telegram menyatakan akan melawatnya. Prosiding perbicaraan bermula dengan seorang pembuat roti, Wan Tek Bon 23 tahun. Orang pertama menemui mayat Salbiah dipanggil memberi keterangan mengenai penemuan itu sebelum disusuli pegawai penyiasat Inspektor Abdul Rani Abdullah. Abdul Rani memberitahu mahkamah yang Sadri mula dipanggil untuk temu bual bagi membantu siasatan mulai jam 11.45 malam pada 24 November 1980 selepas pihaknya mendapat maklumat mengenai hubungannya dengan Salbiah. Pihak pembelaan membantah keterangan yang diberikan Sadri kepada Abdul Rani menyebabkan bicara dalam perbicaraan dilakukan. Kenyataan itu kemudian diterima sebagai keterangan dalam perbicaraan yang berlangsung. Hari kedua perbicaraan, pemangku DSP Muhammad Fauzi Saari yang bertanggungjawab merakam kenyataan beramaran Sadri dipanggil memberi keterangan. Permohonan pendakwaan mengemukakan dokumen itu sebagai bahan bukti tidak dibantah pembela, membolehkan ia diterima sebagai keterangan. Berdasarkan kenyataan beramaran yang mendedahkan hubungan asmara Sadri dengan Salbiah itu, antara kandungannya Sadri berkata dia terkejut apabila menemui mayat kekasihnya tergantung pada alang di bilik mandi penginapan kerana tidak menyangka kejadian itu boleh berlaku. Dia juga bimbang kejadian itu akan diketahui tunangnya dan mengambil keputusan tidak memberitahu sesiapa mengenainya. Sadri turut menyatakan dia menggunakan sebilah gunting untuk memotong tali nailon yang menjerut leher Salbiah untuk menurunkan mayat kekasihnya itu. Katanya dia kemudian membawa mayat itu dan diletakkan di tempat duduk penumpang depan kereta yang dipinjam daripada rakannya, Inspektor Cik Ibrahim Cik Muda, dan memandu ke arah pantai Jerejak sebelum menukar fikiran menuju ke Batu Feringgi melalui Greenland, Jalan Air Terjun dan Tanjung Bunga. Dia kemudiannya membuat keputusan membuang mayat di lurah dekat Lembah Permai. Selepas memberhentikan kereta di situ, dia memikul mayat Salbiah turun dan meletakkannya di lurah terbabit. Apabila kembali ke biliknya, dia mendakwa menemui beg tangan Salbiah dan nota tulisan tangan berbunyi, "Inilah pengorbanan saya untuk kebahagiaan Sadri." Dan satu lagi berbunyi, "Tenangkan hati menghadapi dugaan."
Tertuduh berkata dia mengambil beg serta nota itu sebelum membuangnya dalam tong sampah di persimpangan Jalan Scotland dan Jalan York sebelum tidak mahu meninggalkan sebarang bukti mengenai kematian yang berlaku dalam mes polis berkenaan. Dalam kenyataan itu juga, Sadri menyatakan dia mengejutkan rakannya Inspektor Syamsuddin 4.55 pagi pada 15 November sebelum kedua-duanya pergi ke Butterworth menjemput teman wanita, masing-masing datang ke mes terbabit. Katanya pada awal hubungan dengan Salbiah, dia tidak pergi ke rumah wanita itu di Gelugur. Sebaliknya, Salbiah menemuinya di Balai Polis Jelutong. Mulai Jun 1980, Sadri berpindah ke mes pegawai polis Jalan Scotland. Dia yang semakin rapat dengan Salbiah menjemput kekasihnya bermalam di situ. Sadri mengakui walaupun Salbiah mahu dia menjadi suaminya, dia tidak dapat membuat keputusan kerana sudah mempunyai tunang. Menurut Sadri, kira-kira 2 bulan sebelum kematian, Salbiah memberitahunya yang dia mengandung dan malu jika keadaan itu diketahui oleh rakan-rakan. Bagaimanapun, menurutnya Salbiah bersetuju menggugurkan kandungannya. Dia berkata kira-kira jam 11 malam pada 13 November 1980, Salbiah kelihatan sedih dan muram apabila mendapat tahu mengenai kunjungan Rubiah pada 15 November. Menurut Sadri, Salbiah kemudiannya membuat keputusan untuk pergi ke Ipoh kerana mendapat kerja baru di sana yang bermula 14 November. Sadri mendakwa itulah kali terakhir dia melihat kekasihnya itu. Menerusi kenyataan beramaran setebal 9 muka surat itu juga, Sadri mengakui dia bertunang dengan Rubiah pada 25 Disember 1979 dan dijangka berkahwin dalam tempoh 2 tahun. Katanya dia yang bertugas di cawangan narkotik mulai Mei 1980 mengenali Salbiah menerusi Zaini Suparwi yang juga teman wanita Cik Ibrahim. Cik Ibrahim yang mengenali Sadri sejak mereka menjalankan latihan memasuki polis Depoh Polis Kuala Lumpur pada 1979. Dalam keterangannya di mahkamah itu juga menyatakan Sadri turut mempunyai teman wanita lain ketika mempunyai hubungan dengan Salbiah. Katanya dia mengetahui yang selama ini Sadri dan Salbiah mempunyai hubungan yang intim, tetapi baru mengetahui mengenai tunang Sadri iaitu Rubiah selepas 17 November. Segala kenyataan beramaran yang dirakamkan daripada Sadri itu mula menunjukkan pelbagai percanggahan apabila saksi-saksi lain dikemukakan oleh pihak pendakwa. Abdul Rani dalam keterangannya berkata pasukan polis tidak menjumpai tali plastik yang didakwa digunakan oleh Salbiah untuk menggantung diri dan dicampak oleh Sadri di sebelah mayatnya. Polis berusaha mencari tali itu dengan kehadiran Sadri menunjukkan lokasinya tetapi tidak ditemui. Menurut Abdul Rani, Sadri juga membawa polis ke bilik kediamannya untuk menunjukkan lokasi mayat Salbiah dijumpai tergantung. Dia turut menunjukkan sebilah gunting yang digunakan untuk memotong tali yang menjerut leher Salbiah dan beberapa paku yang didakwa mungkin digunakan Salbiah. Ahli kimia Hong Seng Hong dalam keterangannya pula menyatakan adalah mustahil untuk tubuh manusia seberat lebih 45 kg boleh tergantung pada paku yang patah pada alang dalam bilik air berkenaan. Katanya, ujian yang dijalankan mendapati paku terbabit, patah akibat ketukan biasa dan membengkok dan bukannya akibat menggantung objek seberat 45 kg. Menurutnya, ujian yang dilakukan mendapati paku yang diketuk pada alang terbabit tidak berupaya menahan beban dan menjadi bengkok serta-merta. Sebaik diletakkan beban guni pasir seberat 45 kg. Dan akhirnya, Sadri telah didapati bersalah dan digantung sampai mati pada tahun 1984. Menariknya kes ini sampai ke sudah tiada saksi yang boleh dikaitkan dengan pembunuhan tersebut. Tali yang dikatakan menjerut leher Salbiah juga sampai ke sudah tidak ditemui. Mahkamah hanya menjatuhkan hukuman itu berdasarkan bukti situasi dan keterangan postmortem. Sampai saat akhir pun, sebelum Sadri digantung, Sadri masih tidak mengaku membunuh Salbiah. Dia tetap mengatakan yang Salbiah sendiri yang membunuh diri. Perbicaraan selama 20 hari di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang itu mendedahkan betapa pembunuhan Salbiah dirancang dengan teliti oleh Sadri dalam usahanya melindungi kecurangannya kepada tunangnya bernama Rubiah. Andai kata mayat Salbiah tidak ditemui oleh sesiapa di lurah jalan Lembah Permai itu, mungkin hari ini Sadri sudah menjadi seorang pegawai polis berkedudukan tinggi dalam kerjayanya. Namun, takdir Allah Maha menentukan segala-galanya. Sekian, terima kasih.